Subhanahu wa taala di atas ruang untuk kita bertemu lagi dalam siri-siri kuliah Maghrib, khususnya mengenai pengajian kitab tafsir ini. Amba tak mahu mukaddimah panjang. Kita teruskan kepada perbincangan dan poin-poin kita kerana kita ambil banyak ayat. Apatah lagi kita nak cuba insya-Allah khatamkan dalam masa beberapa tahun ini insya-Allah. Bermula dengan ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ard, al-ayah. Dan tidak ada suatu binatang melata. Yang dimaksudkan dengan binatang melata ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Maksud tempat penyimpanannya ialah menurut sebahagian ahli tafsir iaitu tempat tinggalnya di sini iaitu dunia, dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Dan mengikut tafsir yang lain, tempat tinggalnya ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terjemahan ayat seterusnya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhim Mahfuz. Muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini didatangkan selepas ayat sebelum daripada ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Antara mafhumnya ialah Allah menyatakan bahawa sesungguhnya Dialah yang mengetahui segala yang tersembunyi dan juga segala yang zahir yang dilahirkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, innahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang berada di dalam dada, dalam jiwa manusia, yang menandakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya. Dan sesungguhnya orang yang mampu untuk menguruskan rezeki dabbatin, segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, ialah illa Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyusun rezeki. Kerana apa? Kerana Dialah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu rahsia, Allah tahu bahagian luar, Allah tahu bahagian dalam. Maka Tuhan Allah sahajalah yang mampu untuk memberikan, mengatur segala rezeki kepada manusia. Kerana Tuhan tahu gapo dia manusia, zahir dan batin. Boleh tuan-tuan? Kemudian kalau kita nak ngaji sikit, kalimah dabbah sini pun dia ulah dah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa di atas muka bumi. Dalam tafsir lain dia kata ismun likulli hayawanin. Semua perkara yang hidup, tak kira manusia, tak kira binatang, tak kira semua makhluk Allah Subhanahu wa taala hidup yang lain. Dia kata alallahi rizquha, rezekinya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan rezeki adik kakak ialah mantufi'a bihi, yang kita boleh manfaat, yang dapat dimanfaatkan. Janganlah
Kita faham rezeki ni ada di rumah kita. Dalam dua lagi adik kakak. Di rumah kita ada rumah besar. Rumah pecing boleh duit stokor, duit pecing. Lepas tu duit GCR. Ganti cuti rehat pula. Lepas tu duit persaraan tu, duit gotu, duit goni. Setengah orang KWSP pula. Duit banyaknya sampai ke berjuta. Dia pun buat rumah comel, Masya Allah. Beli kereta besar sebutir, Masya Allah. Kemudian dengan kemudahan-kemudahan, orang tanya rumah siapa? Semua orang akan jawab rumah hamba. Rumah saya. Adakah itu rezeki untuk kita dalam luar lagi tuan-tuan? Sedang molek siap-siap rumah, beli kereta apa baru, kereta nak baru belakang. Ajak orang maya ajak 40 orang, Masya Allah. Amal nak upah, piti banyak, 50 hias orang, amal nak upah. Sedang molek nak maya ajak lepas isya, lepas maghrib mati. Boleh jadi ke tak? Boleh jadi adik kakak. Ini menandakan bahawa bukan rezeki lagi untuk kita, kerana kita tidak dapat intifak. Boleh, tak ada nikmat lagi tera duduk rumah baru. Tera duduk bilik baru. Tera duduk rumah baru. Tera duduk kawasan baru. Tera duduk kereta baru. Tera duduk Allah lah baca sendiri tu kata baru banyak lagi. Nak rayaknya dalam dua lagi. Dah. Kita ada kaitan lepas ninya sebab amo sengaja ulah waktu sikit adik kakak. Lagi dia kata sini gapo? Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Dia kata mustaqarraha wa mustauda'aha. Tempat tinggal dan tempat penyimpanan. Lani kita hidup atas muka bumi. Alhamdulillah Tuhan tahu duduk mana. Kemudian akhirat Tuhan tahu duduk mana, Tuhan tahu kita akan mati bila. Semuanya fi kitabim mubin. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan termaktub dalam Lauhim Mahfuz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertama yang kita boleh ambil sini gambar dia. Kita ngaji bahawa Allah Subhanahu wa taala tahu belaka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang susun rezeki kepada seluruh makhluk termasuk kita. Tuhan tak bagikan milik. Dia tak kata itu milik kamu. Milku dia tak guna. Li dia tak guna. Dia ayat gapo? Dia ayat sininya milik aku, milik Allah. Cuma aku bui ke? Aku bui kamu. Ni faham molek tu situ tu. Tu nak ayat gitu je. Contoh adik kakak. Contoh. Bila seseorang itu dilahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala bui kepada mak dia gapo adik kakak? Susu. Susu tu untuk siapa dia? Susu tu untuk anak. Adakah itu 100% rezeki anak? Kadang-kadang anak sampai tengah jalan mati. Kadang-kadang mak mati. Kadang-kadang mak kerja jauh, ngaji jauh, sambung ngaji, terpaksa wi gapo dia? Terpaksa wi susu lembu. Mak wau jo jaga. Duduk kapok, susu dia banyak-banyak tu boleh siapa? Abellah kata boleh kaja, tak juga. Nak rayaknya adik kakak, susu itu asasnya adalah Tuhan jagi untuk anak. Tapi belum pasti lagi dia adalah milik anak 100%. Maka balik ke kita rumusannya begitulah juga manusia tuan-tuan. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala royak rezeki ni aku jo milik belaka, aku wi kamu, aku nak bui. Kita tahu. Tetapi setara mana keyakinan kita? Setara mana tindakan kita tuan-tuan? Kadang-kadang kita kerana rezeki lah menyebabkan orang itu baloh adik-beradik.
Kerana rezeki lah hak Tuhan kata milik aku, dalam dua lagi boleh kodok kamunya. Kadang-kadangnya siapa tekok titel, cekik-cekik adik kakak. Kadang-kadang siapa tak tegur di antara satu sama lain. Sedangkan rezeki Tuhan rayanya alallahi rizquha. Semua tak masuk kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hak ni tazkirah untuk diri hamba dan juga tuan-tuan. Salah seorang daripada ulama Ansar Yassahu. Nama dia siapa dia tuan-tuan? Abu Ashid Malik bin Rabi'ah Al-Ansari. Orang Ansar, salah seorang daripada ulama besar daripada kalangan golongan Ansar di Al-Madinah. Orang tanya dia, min aina ta'kul? Mudah je. Dari mana kamu cari makanan? Mu makan, mu ambil mana? Dia jawab, subhanallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan Allah maha besar. Dia kata, innallaha yarzuqul qalba. Innallaha yarzuqul qalba al-qalba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada al-qalb. Kepada al-qalb, kepada anjing. Afala yarzuqu aba asi. Takkanlah kau anjing Tuhan bagi rezeki. Hanya ini makhluk yang tidak nama najis kan ni. Kalau jumpa dia, setuhai dia kena basuh. Bukan tak padan dengan sekali basuh. Tak padan dengan air, capur pula dengan tanah. Nak oyak hina setara tu adik kakak, Tuhan bagi rezeki. Takkanlah aku sehina itu? Jawapannya, aku yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala kabui kepada aku, Masya Allah. Ni nak oyak maha tak maha. Salah seorang daripada orang kurun yang ketiga, Hatim Al-Asam. Biasa dengar aku Hatim Al-Asam adik kakak. Hatim Al-Asam ni seorang kelas kita kak, Bashar Al-Hafi. Kelas dia juga nya orang panggil Imam Ghazali. Jenis ahli tasawuf hebat lah. Dia memang kalau kita ngaji dalam sirah-sirah dia banyak kata-kata hikmat yang luar biasa. Siapa kau peringkat Tuhan bagi kau dianya, dia cuba susuk rahsia-rahsia orang lain. Contoh hamba sebut sikit ya. Lagu mana? Seorang orang Tino mari jumpa dia. Orang Tino mari jumpa dia nak tanya hukum tok guru besar. Sedang molek duduk cokoh molek, nak nanya hukum, kabar-kabar ketung hok Tino. Gapo dia? Ketung. Pihak ketung tu gapo? Dia ketung. Bila ketung merah muka hok Tino malu. Bila malu nak ayat hebat tak hebat manusia ini. Hatim ini dia kata apa? Irfa'i sautak. Pendengar suaramu aku tak dengar. Dia nak rayaknya bahawa aku ni tak dengar, aku ni tuli. Maka bila aku tuli secara otomatik mu ketuk kau sat ni dengar kau tak? Tak dengar. Siapa kau muka hak Tino nu berubah lalu jadi comel semula adik kakak. Tu tahap dia. Siapa dia boleh buat lagu? Amo nak tanya tuan-tuan, tak ada manusia. Bukan kita kalau jumpa barang pelik, kita sendiri tahu orang lain tak tahu belakang, sengaja kita nak tunjuk. Aib orang lain, jangan aib keluarga kita, sudahlah. Tu nak oyak. Bila gitu dia kata gapo? Soalan yang sama ditanya sebagaimana ditanya Abu Asid tadi. Min aina ta'kul? Dari mana kamu makan? Noyak cerita rezeki. Dia jawab gapo? Minallah. Habislah ni. Allah Tuhan lah tahu. Ni noyak nak masuk dalam jiwa kita. Tu kelah sebenarnya duduk situ. Masya Allah. Minallah, daripada Allah. Orang tanya lagi. Adakah Allah menurunkan dirham? Allah menurunkan duit daripada langit? Soalan. Dia jawab apa? Allah memiliki langit, Allah memiliki bumi. Rezeki itu bukan sahaja di langit. Rezeki itu berada di bumi. Maka tak peliklah bagi aku untuk mendapatkan rezeki
sama ada daripada langit ataupun daripada bumi, tuan-tuan. Jadi sini rumusan nak ayat apa? Nak ayat itulah yang telah termaktub dalam kitabim mubin, dalam lauhim mahfuz, bahawa segala rezeki datangnya daripada Allah. Kita kena kerja ke tak? Ya, dia ada ikhtiar, dia ada usaha. Jangan ada rezeki Tuhan tulis yak dah gak, pakai duduk cokoh di rumah, pakai duduk semaya, duduk berdoa, duduk zikir, stokor turun piti, tu kis lain. Ni dia panggil tawakul adik kakak, bukan tawakal. So, Allahu Rabbi. Dekat pukul 8:30 sudah lah. Mau nak suruh dia habis juga. Gini tuan-tuan, kita pergi yang kedua. Wa huwal ladzi al-ayah. Dia ni siapa? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya, singhasananya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan baca bawah nota, baca mulalah. Jika kamu berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, nescaya orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir semata-mata. Boleh faham tuan-tuan? Pertamanya dia kata Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Hak ni kita jumpa dah. Muka suratnya 208, ayat yang ketiga surah Yunus. Amo tak siulah dah. Benda yang sama. Alladzi khalaqa, serupalah daripada hak dulu dan hak ni. Istilah 6 masa tu dia kita ngaji dah mula, mungkin ingat mungkin tak ingat, biarlah. Dan lepas ni kita akan jumpa pula fi yaumaini, kita akan jumpa pula mula adik kakak. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Hak tu hamba terpaksa tinggal. Hak kita tak jumpa lagi nya ialah wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arasy Allah Subhanahu wa taala duduk mana? 'Alal ma', di atas air. Ni bagi pelik. Lagu mana arasy Tuhan ni? Arah ni besar mana? Aras adalah lebih besar daripada dunia jauh yang teramat sangat. Tak boleh nak nilai adik kakak. Dan dijadikan beberapa malaikat khusus sebagai hamalatul arsh, penjaga pengawal aras, yang mana malaikat-malaikat ini adalah malaikat yang paling besar berbanding dengan Jibril dan sebagainya adik kakak. Tu kelah malaikatnya. Nak ayat ke apa dia? Ada 2-3 cara boleh kita dapat ilmu sini. Ilmu umumnya serah kepada Allah. Lagu mana aras, lagu mana air, itu bukan kerja kita adik kakak. Cuma kita kena yakin dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamah boleh kita dapat ilmu bahawa Allah menjadikan aras, Allah menjadikan air lebih dahulu daripada kejadian bumi ini. Ni kita boleh faham. Lembu kubang tak ada lagi. Gajah tak ada lagi. Nyamuk hokcek tak ada lagi. Tapi arasy Allah sudah ada, air sudah ada. Kalau kita ngaji dalam sejarah pembinaan Kaabah. Pembinaan Kaabah, Tuhan suruh malaikat bina Kaabah di suatu tempat yang mana sebelum ini adalah dunia dipenuhi dengan air. Di tempat itu, tempat air hok lani Kaabah tu, apa dia? Bumi yang apa dia? Buih yang terapung. Buih tu, buih yang terapung, maka di situlah tuan-tuan pembinaan Kaabah sekarang ini. Sebelum daripada bumi, air situ ada buih. Buih hok paling tinggi sekalinya hasil tu. Biar tutup tu. Jadi air selesai belaka. Yang kedua, petanda bahawa Allah Subhanahu wa taala abda' wa a'jab.
Hak ni dalam tafsir bukan mereka tuan-tuan. Allah maha hebat, mampu menjadi benda yang tidak ada. Dan dia mampu melakukan suatu perkara yang memang mustahil otak mikir. Logik kada arash Allah yang teramat besar ini boleh melekat, boleh duduk dia dalam atas air, betul kada? Bagi pelik. Tapi nak ayat gapo? Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk meletakkan suatu benda yang besar di atas benda yang teramat lembut, teramat lembut. Siapa dia boleh buat? Kerja Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir dia kata apa? Allahu qadirun ala imsaqis saqil bighairi amadin. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memegang benda yang berat bighairi amadin, tanpa mana-mana tiang untuk apa dia, untuk jaga, untuk kawal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi ni Malik. Tengok tu ayat selepas dia kata gapo? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku buat bagai pelik lagu ni tujuan dia. Untuk menguji kamu siapakah yang paling banyak amalannya. Lah aku buat lagu mana, mu yakin setara mana? Hak tu aku naknya. Mu buat kerja lagu mana? Dah mu yakin dah bahawa aku berkuasa, mu buat setara mana amalan? Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat Qul huwallahu ahad, ayat usahu. Sekali baca seolah-olah 1/3 Al-Quran pahala. Tidak kan ni? Gapo dia dalam tu? Cerita tentang kehebatan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu siapa kau habis? Tidak kan ni? Allahus samad lam yalid, hingga akhir tu tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nak ayat gapo? Nak rayak bila kita yakin dengan kehebatan Allah, yakin dengan keagungan Allah, secara otomatik kita akan gapo adik aku? Akan rendah diri, dia akan percaya, akan ahsanu amala, akan buat lebih comel daripada apa yang biasa kita buat. Sebab gapo? Sebab kita yakin kehebatannya. Contoh kalau kat kita kak. Contoh kat kita, hari ni nak pergi melawat rumah Pak Domen. Kerja dianya tukang kebun sekolah apa? Pada Abu Ahmad. Hari ni. Esok kita nak pergi rumah siapa dia? Sultan Kelantan. Agak-agak hok mana kita siap, hok mana kita comel, hok mana kita pisau hawa. Nak pergi rumah Pak Domen pukul 3, pukul berapa kita mandi adik kakak? Mandi kerana kadang-kadang mandi bodoh. Betul kan tak? Betul lah. Nak pergi rumah tu aku. Nak pergi hari ni, kemarin tu siap api dah tubuh. Kosok siap dah. Sebab gapo? Dia adalah zahirnya dia lebih hebat daripada Pak Domen. Maaf Pak Domen, akak tangan 12, kaki 12 dah. Mana mai kata-kata kakku sudah malam ni aku nak maya ajak kau ustaz. Dak tuan-tuan, maaflah. Nak royak contoh. Ni manusia sesama manusia. Tuhan bangkit kehebatan dia ni nak suruh kita faham, dan di waktu yang sama kita bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan yang teramat rapi tuan-tuan. Sebab itulah dia kata sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka di dunia ini kerja kitanya ialah amalan yang baik, kerana gapo? Untuk Allah yang maha segala-galanya, yang maha agung. Kita pergi lagi. Wala in qulta al-ayah. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, kamu tu siapa? Nabi Muhammad lah dia, siapa dia lagi? Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Nescaya orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Sikit amun ulah sini. Cerita bak mati dia kata sihir. Apa kaitan? Teramikir sikit. Ni Quran ni adik kakak tak boleh nak mikir main-main. Dia nak ayat gini.
Orang kena ada gapo dia ni sahih. Sahih ni bagai salah tengok. Ya bagai tak ada. Tu kada. Maka hok nama mati ni lagu ni lah. Bagai tak ada. Muhammad pelawak. Ya, seolah-olah bagai sahih. Satu benda. Nak royak kona tak konanya manusia supaya orang tidak percaya kepada akhirat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi lagi adik kakak, minta maaf lah dah, pelewat sikit. Tak boleh lama, usin sehari dua ni. Tak boleh lama. Kita pergi yang ke-8. Sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka ni siapa? Orang kafir tadilah. Sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata, apa yang menghalangnya? Garis bawah tu. Garis. Sedap sebab budak sekolah. Ni nak ayat bahasa orang kafir. Bapa tak mari lagi azab. Kita pergi lagi. Ingatlah pada waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan daripada mereka, dan mereka diliputi oleh azab dahulunya, mereka selalu memperolokkan. Ringkasnya gini adik kakak. Nabi kata tak ikut Islam, tak ikut aku, tak ikut agama aku, maka akan diturunkan azab. Bila turun azab, khabar-khabar akharna, tak turun lagi. Sepatut turun dah azab. Khabar-khabar tak turun lagi. Dia pun tanya, ma yahbisu bapa guano tak jadi turun azab. Ni nak ayat. Agak-agak kata-kata dia tu nak ke azab kau nak ngani. Ngani adik kakak. Tu nak ayat. Orang siapa setara tu dia memang manusia dulu dan sekarang ini. Manusia apabila disebut neraka Allah kadang-kadang main-main adik kakak. Bahasa dulu tak serupa dengan bahasa lain ni. Bahasa lain ni dia guna bahasa lain ni. Formula yang sama, iaitu apabila sebut cerita neraka, cerita akhirat, baca ayat, baca hadis, dia kata tak ada benda lain. Hak tu je ada ayat. Wak nyayo kok gejah. Tu sebagai contoh adik kakak. Jadi zaman dulu dia kata apa? Dia kata ma yahbisu, apakah yang menghalangnya? Kerana dia kata masa di dunia mereka istihza wa nganyi, tapi atuh ayat selepasnya apa dia? Apabila mereka berada di akhirat. Ni ingat molek. Ni ayat selepas dia nya. Apabila mereka berada di akhirat, mari sungguh di saat itu tidak boleh dipalingkan lagi. Tak ada dan nak nganyi. Dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata waji yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insanu ma sa'a ila akhir. Apabila dizahirkan kepada seluruh manusia, termasuk binatang di pada mahsyar seksa neraka jahanam, seluruh makhluk akan rebah catok belaka. Nampak neraka jahanam rebah catok belaka adik kakak sak. Di saat itu dia kata gapo? Dia kata bi jahannam yauma yatadzakkarul insan, baru dia khabar dia buat mula gapo. Allah aku zaman dulu honilah ki aku. Kerana aku teringat kepada Allah, nulah tempat aku, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tapi boleh buat kerja apa? Tuhan kata di sini tak boleh dipalingkan lagi. Tuhan sebut pula wahaqabihim ila akhir, dan neraka Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, haqa, dia terjemah situnya meliputi orang yang wak nganying tadi. Meliputi ni royak semua sekali azab ni kena belaka. Ada setengah orang azab sikit, tak serupa tuan-tuan. Nak royak ahli neraka antara orang kafir yang azab dia sikit, nama gapo? Nama Abu Talib adik kakak. Setara mana sikit dia? Nak royak sikit dia nya. Ni dalam hadis. Dia kata diberikan kepadanya terampah. Ada terampah tapi daripada neraka. Lagu mana dia pakai terampah gelegak dalam otak dia tu. Nak ayat panasnya tuan-tuan.
Sehingga dia kata, inilah aku menerima azab yang paling teruk, paling dahsyat. Nabi kata, inilah azab yang paling ringan dalam neraka Allah. Sebab itulah dia kata, meliputi habis licin, paling sikit kena kuku je azab. Tetapi pala gelegok adik kakak. Apatah lagi mereka yang ada humpai duk patak neraka. Start daripada kaki sampai kepala, semuanya dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya, Tuhan lah mau tahu gapo nak rasa. Mana Nuh semasa di akhirat. Tapi dunia dia buat gapo? Yastahzi'un. Mereka buat nganyi. Na'udzubillah. Kita pergi lagi adik kakak. Dia kata gapo lagi? Nombor 9. Jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, yakni nikmat daripada kami, dapat nikmat pula, saat ni azab. Kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Ni hak Tuhan royak adik kakak. Kadang-kadang kita baca Allah, ustaz nak ngepek. Amu tolong terjemah, Tuhan royak, Tuhan buat kita. Manusia apabila Tuhan bagi rahmat, lagu mana? Lepas bagi rahmat molek dia pun nyatari rahmat Allah. Maka di saat itu dia pun berputus asa. Tengok ayat ke-10, dia sambungnya dia. Jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan, rahmat, tarik, lepas tu bagi kebahagiaan pula, bagi rahmat mula. Setelah bencana yang menimpanya, nescaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan juga sangat bangga. 3 perkara ni, mula-mula dapat rahmat. Lepas tu Tuhan tarik. Lepas Tuhan tarik, Tuhan bagi rahmat pula. Bagi rahmat pula tu sudah dia lagu mana? Innahu lafarihun fakhur. Bergembira dan fakhur, bangga, sombong, agah pula adik kakak. Walaupun pernah dikenakan azab kepada mereka. Ayat itulah pesan manusia yang dinatakan oleh Allah. Lagu mana? Cepat. Ayat sebelum tu dia kata, amor rumuh 2 ayat lalu. Ayat manusia ni cepat benar tak ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat kepada nikmat bila Tuhan bagi nikmat. Boleh dah? Bila Tuhan bagi bala, lagu mana? Dia akan mudah berputus asa. Boleh nikmat semula. Ni teruk. Tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tak ingat adik kakak, bangga dengan nikmat. Tak ingat dah cerita Tuhan bui mula. Serupa cerita yang sama lagu mana? Tuhan kata kepada cerita Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Lagu mana? Allah Subhanahu wa taala telah belaka semua sekali ke dalam tanah, termasuk rumah dan segala hartanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat Tuhan guna bahasa adzaqa, serah sikit, tak serah banyak. Aku bagikan rahmat yang sedikit. Kalau ngaji bahasa anak sikit amanah. Rahmat yang sedikit kepada manusia sudah menjadi sombong. Aku beri nikmat sikit je kepada manusia, maka mereka sudah merasa sombong dan agah. Apatah lagi rahmat banyak. Rahmat sikit, jadi dia kata pandai dah manusia jadi agah. Astaghfirullahalazim. Tuhan uji kita dengan pelbagai nikmat adik kakak. Kaya kadang-kadang, pandainya kadang-kadang, pakak besarnya kadang banyak nikmat. Dah, sebab itulah Tuhan ajarnya Nabi raya, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli fima la ya'lamun wa la tu'akhidhni amma yaqulun. Nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala bui yang terbaik untuk kita. Orang kata comel pun dalam 2 lagi Tuhan baca comel kodok kita. Dah, astaghfirullahalazim, banyak tu jala dah tu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna
yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuhan bagi rahmat kepada kita banyak. Hatta orang pakai masuk Islam belaka wahai Muhammad, khijamu tasbih, istighfar, minta ampun daripada Allah. Kerana mari mungkin perasaan agak sombong menyebabkan kamu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, illal ladzina sabaru. Ada juga hujju lagu mana adik kakak, kecuali mereka yang bersabar terhadap bencana dan mengerjakan amal saleh, mereka itu beroleh keampunan dan pahala yang besar. Apa kaitan sabar dengan nikmat pula? Ni pelik juga. Ayat tu wa in azaqnahu nikmat, aku bagi nikmat agah belaka. Tubik-tubik orang yang melainkan yang bersabar. Ulah mula. Ayat sebelum dia katanya, jika kami rasakan sebahagian mana tadi? Kurniaan bagi nikmat yang teramat banyak, dia pun la farihun fakhur, gembira dan juga bangga. Melainkan mereka yang bersabar. Sabar lagu mana adik kakak? Sabar ayat sebelum tu kaya, sesak, kayu. Ini bagian. Kaya jadi sesak, kena sabar ke tak? Ya, kena sabar. Sesak jadi kaya, kena sabar ke tak? Ya, sabar daripada agak. Sabar juga. Sebab sabar ni tak semestinya susah je. Nak buat kebaikan, sabar. Nak buat jahat sama, nak agak sama, nak sombong sama, kena sabar juga. Melawan nafsu kitanya dan daripada ujian Allah yang merupakan kesakitan juga kita perlu kepada kesabaran adik kakak. Ni je orang yang beriman. Kita moga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita, amin ya rab, dalam golongan mereka yang illal ladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfirah wa ajrun kabir. Allah berikan kepada kita gapo dia tuan-tuan, keampunan, amin ya rab, dan juga pahala yang teramat besar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.